Selamat pagi dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton rancangan Bola Bicara Topik Tanah, siri yang keempat. Pada siri ini, kita akan berbicara berkenaan dengan satu topik yang tuan-tuan dan puan-puan mungkin jarang dengarilah, tetapi sangat penting dalam urusan pentadbiran tanah, iaitu relevansi pewujudan satu standard dalam urusan tanah di Semenanjung Malaysia. Saya Tingang Sigau akan bersiaran pada pagi ini bersama panel yang sudah tidak asing lagi dalam pentadbiran tanah di Semenanjung Malaysia, iaitu Tuan Jaya bin Abu, Pengarah Bahagian Pengurusan dan Perundangan Tanah, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian. Tuan Jaya juga merupakan salah seorang subjek matter expert dalam bidang pentadbiran dan perundangan tanah yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Selain itu, Tuan Jaya juga telah dilantik sebagai Profesor Adjunct Fakulti Alam Bena dan Uko, Universiti Teknologi Malaysia bagi tempoh 1 Mei 2021 sehingga 30 April 2022. Tahniah diucapkan kepada Tuan Jaya. Terima kasih Tuan. Baiklah, bagi memulakan rancangan Bola Bicara kita pada pagi ini, saya ingin bertanya kepada tuan panel kita berkenaan dengan latar belakang sistem perundangan tanah yang digunakan pakai di Semenanjung Malaysia. Terima kasih Tuan Tingang Sigau selaku pengarah bahagian standard dan inspektorat JKPTG. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dihormati sekalian, bila kita bercerita tentang latar belakang pentadbiran dan pengurusan tanah di Malaysia ni, kita perlu pergi balik kepada sejarah negara kita, khususnya di Semenanjung Malaysia. So kalau kita tengok sebelum kita dijajah pada tahun, kalau kita ambil dalam konteks sejarah Kerajaan Melaka pada tahun 1511, sebelum itu masyarakat kita mengamalkan sistem feudal lah. Maknanya sistem pertanian yang ada ini sebenarnya adalah tanah sebagai satu sumber yang amat penting untuk kita katakan sumber ekonomi dan juga sumber perkembangan sosial masyarakat lah. Jadi tanah ini pada mulanya adalah milik raja lah. Raja ataupun mereka yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam struktur masyarakat lah. Jadi rakyat ini adalah selaku pembayar cukai. Mereka mengusahakan tanah-tanah yang dimiliki oleh pembesar ataupun raja-raja ini, hasilnya mereka ambil dan sebahagian daripada hasil itu dibayar sebagai cukai kepada pembesar dan juga raja lah. Jadi sistem itu adalah sistem yang diamalkan dalam konteks masyarakat feudal kita. Kalau kita boleh tengok satu contoh yang sangat dekat dan biasa kita tengok filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, Nujum Pak Belalang. Bila Cik Kacuk datang, dia ajak Pak Belalang untuk mengusahakan tanah. Sebab dia kata penghulu nak buka tanah, Tok Ketua nak buka tanah, jadi marilah kita pergi bekerja, dapat juga hasil sedikit sebanyak, kata dia. Itu adalah corak pentadbiran tanah yang ada lah. Kemudian bila negara kita mula dijajah pada tahun 1511, penjajah ini mereka membawa sistem pentadbiran, corak sistem pentadbiran yang ada pada mereka lah. So mereka memperkenalkan sistem pentadbiran termasuk juga sistem pentadbiran tanah yang ada lah. Tetapi tidak banyak yang diketahui tentang aspek pentadbiran tanah khususnya yang dibawa ataupun diperkenalkan oleh penjajah Portugis ni lah. Tetapi kita tahu bahawa pembayaran cukai daripada tanah itu masih lagi berlaku lah oleh rakyat lah kepada penjajah. Jadi bila dah penjajah datang, maknanya pembesar-pembesar kita ataupun raja kita jadi wakil saja kepada penjajah. Masternya adalah penjajah lah. Ketua ataupun pemunya ataupun pemilik itu adalah penjajah. Kemudian pada tahun 1641, maknanya abad yang ke-17, apabila Belanda mula mengambil alih pentadbiran, kita ada sistem yang diintroduce ataupun diperkenalkan oleh kerajaan Belanda pula,
penjajah Belanda, Syarikat Hindia Timur Belanda. Jadi mereka memperkenalkan sistem Dutch deed system lah. So sistem yang diperkenalkan oleh Belanda ini dia berkisar tentang title Dutch title system ni adalah pemilikan di bawah sistem Belanda itu. Kalau kita tengok khusus bagi Dutch title ini masih ada lagi contoh-contoh yang ada di negeri Melaka sehingga kini. Maknanya the old Dutch title lah. Dalam bentuk sijil ataupun kita katakan dokumen hak milik lah. Itu yang diguna pakai. Tetapi basically secara umumnya hubungan di antara rakyat sebagai pengusaha dan juga kerajaan Belanda, di antaranya itu masih ada lagi peranan pembesar dan juga raja-raja lah sebagai wakil kepada kerajaan. Jadi rakyat terus mengusahakan tanah dengan membayar cukai-cukai tertentu kepada kerajaan. Perhaps di bawah apabila kita dijajah ini, of course kita bekerja untuk penjajah lah. Jadi hasil itu lebih diambil oleh penjajah lah. Sebab kita tahu antara tujuan penjajah ni datang ke timur ini, dia pelbagai tujuan dia. Salah satu untuk support Industrial Revolution ni, revolusi industri yang berlaku di Eropah. Kemudian as early as seawal 1786 kita berubah dari konteks di Melaka ni. Kita berubah ke Pulau Pinang apabila Syarikat Hindia Timur Inggeris datang ke Pulau Pinang yang pada masa itu merupakan sebuah negeri ataupun kawasan di bawah kerajaan Kedah lah. Kemudian Syarikat Hindia Timur ini mula berlabuh di Pulau Pinang. Pulau Pinang pada masa itu adalah sebuah pulau yang tidak orang kata amat sedikit diduduki lah. Ada perkampungan orang-orang tempatan, orang Melayu pada masa itu sebagai nelayan. Dan Inggeris mendapati bahawa kedudukan Pulau Pinang itu sangat strategik daripada segi sudut geografi dan juga daripada segi sudut ekonomi. Jadi apa yang berlaku adalah kepentingan Pulau Pinang itu mula disecure ataupun diambil alih oleh Inggeris apabila pihak Syarikat Hindia Timur Inggeris menandatangani perjanjian cession pemberian Pulau Pinang oleh Sultan Kedah kepada Inggeris. Jadi melalui perjanjian tersebut Kapten Francis Light berjanjilah untuk membantu kerajaan negeri Kedah sekiranya kerajaan negeri Kedah diserang oleh kuasa-kuasa lain di Asia Tenggara lah. Jadi sebagai balasan Sultan Kedah bersedia melepaskan Pulau Pinang kepada Syarikat Hindia Timur Inggeris. Jadi apabila Inggeris datang, Inggeris membawa sistem deed, English deed system, sistem deed. Deed ini dia berbeza dengan sistem hak milik. Sebab hak milik kita ada dokumen hak milik yang menyatakan tentang pemilikan kita. Tetapi deed ini adalah dia bukan sebuah dokumen pemilikan seperti hak milik, tetapi dia adalah sumber ataupun kita katakan maklumat bagaimana pemilikan itu pergi kepada kita lah. Jadi antara kita katakan rantaian dokumen-dokumen lah, rantaian dokumen-dokumen. Jadi ini adalah sistem yang diemploy ataupun digunakan oleh penjajah Inggeris. Kemudian pada tahun 1800 Syarikat Hindia Timur melebarkan penguasaannya daripada Pulau Pinang kepada Provinsi Wellesley sebelang Perai. Jadi sehinggalah pada tahun 1824 apabila Inggeris dan juga Belanda menandatangani perjanjian Inggeris-Belanda ataupun The London Treaty pada tahun 1824 yang memberikan Pulau Pinang Pulau Pinang dan juga Melaka kepada Inggeris, dan sebagai balasan Inggeris menyerahkan di Kepulauan Jawa itu kepada Belanda lah. Jadi apabila Inggeris mula memerintah selepas perjanjian
1824 itu, London Treaty itu, Inggeris terus menggunakan pakai sistem deed tadilah. Pada tahun 1826 kita ada gagasan baru yang diwujudkan, iaitu negeri-negeri selat yang mengandungi Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura. Sehinggalah pada penghujung abad yang ke-19, apabila penjajah, wakil penjajah membawa satu sistem yang barulah daripada Australia Selatan, berkaitan dengan yang dipanggil sebagai torrent system. Torrent system ini adalah satu sistem yang asalnya adalah sistem yang berkaitan dengan perkapalan, undang-undang perkapalan lah. Jadi torrent system di Australia Selatan ini telah dibawa oleh wakil kerajaan Inggeris dan diperkenalkan di tanah Melayu pada masa itu. Jadi kita ada selepas kita ada negeri-negeri Melayu bersekutu, selepas perjanjian Fangkor dan juga penubuhan negeri-negeri Melayu bersekutu, deed system itu yang pada awalnya diperkenalkan oleh Inggeris itu secara perlahan-lahan, secara beransur-ansur, secara gradual digantikan dengan sistem torrents lah. Maknanya kita ada Selangor Registration Title Enactment, kita ada enactment tanah negeri-negeri selat, Trade Settlements Land Enactment, sehinggalah apabila negeri-negeri Melayu bersekutu ini ditubuhkan, maka kita ada Land Code ataupun kita panggilkan Kanun Tanah Negeri-negeri Melayu bersekutu. Bagi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, mereka mempunyai undang-undang ataupun enactment tanah mereka sendirilah. Jadi ini terus-menerus berlangsung sehinggalah kita perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ditandatangani pada 1948. Land Code bagi negeri-negeri Melayu bersekutu dan enactment tanah bagi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu masih lagi terus diguna pakai. Sehinggalah kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Now, pada masa kita merdeka dan juga selepas sistem deed Inggeris ini digantikan dengan sistem torrents, torrent system ini menekankan tentang peri pentingnya pendaftaran mengenai pemilikan dan juga urus niaga yang berlaku. Maknanya kita sudah ada sistem kita sudah ada hak milik. Kita sudah ada dokumen hak milik. Ini tanah saya, maka apa bukti pemilikan saya? Saya ada dokumen yang menyatakan bahawa ini adalah tanah saya. Maknanya satu dokumen bertulis yang dikeluarkan yang menyatakan perihal tanah tersebut, nombor hak miliknya, nombor lotnya, keluasan dan juga kawasan yang ditunjukkan di dalam plannya, dan nama saya sebagai pihak berkepentingan. Jadi apa saja transaksi yang berlaku akan dicatatkan dalam dokumen hak milik tersebut. Itu sebab kalau kita pergi ke pejabat-pejabat tanah, khususnya macam Tuan Tingang pun maklum, Tuan Tingang terlibat dengan sistem star rating di bawah bahagian Tuan sendiri. Bila kita pergi ke pejabat-pejabat tanah yang lama ni, macam pejabat daerah dan tanah Taiping, kita boleh tengok hak milik yang lama dulu bagaimana transaksi itu dicatatkan satu persatu dalam dokumen hak milik tersebut. Jadi sejarah pemilikan dan segala bentuk perubahan itu dicatatkan dalam dokumen hak milik. Jadi torrent system ini dia menggunakan pakai tiga prinsip lah. Satu, prinsip cermin, mirror principle. Maknanya apa yang kita lihat itulah dia. Kalau kita tengok dalam cermin nampak jaya, maka jayalah dia. So title itu pun macam itulah, hak milik itu. Kemudian dia ada prinsip tabir, curtain principle. Curtain principle ini maksudnya kita tidak perlu merujuk kepada dokumen-dokumen lain. Kita cukup sekadar kita merujuk kepada dokumen hak milik yang ada dan dia akan menyatakan mengenai pemilikan. Sekiranya kita nak tengok di sebalik rekod pemilikan tersebut, kita perlu di belakang tabir itu ada rekod-rekodnya. Okey. Yang kedua, yang ketiga kita panggilkan sebagai insurance principle lah, maknanya jaminan bahawa apabila dokumen hak milik ini didaftarkan,
maka tuan punya yang diberi milik itu mendapat hak milik yang tidak boleh disangkal, indivisibility of title tadilah. Jadi ini 3 prinsip, the underlying principles di bawah sistem torrents ini. Kemudian bila kita merdeka pada tahun 1957 dan kemudian tertubuhnya Malaysia pada tahun 1963. Kemudian pada tahun 1963 tersebut, kita ada Strait Settlements ataupun dikatakan Penang and Malacca Title Acts, yang mana ini merupakan satu akta ataupun kanun bagi maksud untuk melakukan perubahan ataupun conversion daripada deed sistem yang ada dulu yang masih digunakan pakai tersebut, indenture di bawah sistem deed, pergi kepada IR, interim register, dan untuk convert ataupun menukarkan interim register ini kepada hak milik muktamad lah. Jadi itu sebab diperkenalkan Melaka and Penang and Malacca Title Act 1963. Pada tahun 1965 Kanun Tanah Negara digubal mengambil prinsip yang ada di bawah Federated Malay State Land Code ataupun Kanun Tanah Negeri-Negeri Melayu Bersekutu Cap 138. Jadi berdasarkan Kanun Tanah tersebut, maka Kanun Tanah Negara digubal pada tahun 1965 menjadi National Land Code yang diguna pakai mula diguna pakai ataupun berkuasa pada 1 Januari 1966 di seluruh semenanjung Malaysia. Kedudukan Sabah dan Sarawak apabila menyertai Malaysia adalah perjanjiannya adalah Sabah dan Sarawak masih lagi terus menggunakan pakai sistem ataupun undang-undang tanah yang mereka gunakan sendirilah, maknanya di bawah syarikat di bawah syarikat Inggeris terdahululah. Macam di Sarawak dia ada Sarawak Land Code, kalau di Sabah dia ada Sabah Land Ordinance. Jadi perjanjian bagaimana Sabah dan Sarawak menyertai gagasan Malaysia itu tidak menyentuh tentang aspek untuk menyatupadukan sistem perundangan tanah. Sabah dan Sarawak mempunyai kedudukan yang istimewa, tetapi Kanun Tanah Negara yang digubal sesuai dengan pasal 4 perkara 76 Perlembagaan Persekutuan bagi maksud uniformity ataupun keseragaman pentadbiran di semenanjung Malaysia. Okey, terima kasih atas penjelasan yang komprehensif tersebut. Untuk seterusnya saya ada soalan yang berikutnya ialah berkenaan dengan pelaksanaan undang-undang ini. Kita lihat bahawa dengan wujudnya Kanun Tanah Negara tersebut, maka penggunaannya adalah bagi keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia. Soalannya, adakah wujud perbezaan dalam pelaksanaan sistem perundangan tersebut di antara negeri-negeri di semenanjung Malaysia ini, walaupun undang-undang yang digunakan itu adalah sama, khususnya dalam permohonan pemberi milik. Kan ini adalah contoh pindah milik tanah, dan juga kalau kita lihat adakah tempoh masa yang digunakan pakai bagi setiap negeri ini dalam pemprosesan permohonan pembangunan tanah, pemprosesan permohonan permit bahan batuan dan permohonan lesen pendudukan sementara. Adakah tempoh masa itu sama ataupun berbeza-beza walaupun menggunakan pakai kanun yang sama? Okay. Terima kasih Tuan Tingang. Jadi kalau kita tengok the underlying prinsipalnya apabila Kanun Tanah Negara ini diperkenalkan adalah untuk menyediakan ataupun mengadakan satu undang-undang tanah yang seragam di semenanjung Malaysia. Jadi prinsip ataupun kerangka utamanya disediakan oleh Kanun Tanah Negara mengenai peruntukan undang-undang yang khusus. Kuasa-kuasa yang ada kepada pihak berkuasa negeri, kuasa-kuasa untuk melupuskan tanah, kuasa-kuasa untuk membuat kaedah. Jadi KTN menyediakan peruntukan yang umum secara umum, dan perkara-perkara yang bersangkutan dengan satu-satu
peruntukan tersebutlah. Tetapi daripada segi aspek pelaksanaan yang detail, Kanun Tanah Negara memberikan kuasa kepada pihak berkuasa negeri untuk membuat kaedah-kaedah. So, kaedah-kaedah yang diperbuat oleh pihak berkuasa negeri ataupun kerajaan negeri ini adalah mengenai undang-undang, kita katakan sebagai subsidiary legislation, undang-undang kecil yang mana tidak ada disebut dan dinyatakan secara direct, secara terang di bawah kanun tadi sebagai undang-undang ibu untuk diperbuat di bawah Kanun Tanah Negara. Maknanya kerajaan negeri mengadakan undang-undang yang dipanggil sebagai kaedah-kaedah tanah. Apakah borang-borang permohonan yang hendak digunakan? Apakah kaedah ataupun birokrasi yang perlu dilalui? Apakah jumlah bayaran permohonan? Sekiranya dah diluluskan, berapakah jumlah premium yang nak dibayar? Kalau dalam kes yang Tuan Tingang sebut tadi, kalau diluluskan lesen pendudukan sementara, apakah bayaran yang perlu dibayar? Kalau permit bahan batuan contohnya, apakah jumlah ataupun royalty bagi permit bahan batuan tersebut? Kalau pindah milik tadi, kita tahu apakah bayaran untuk mendaftarkan pindah milik tersebut. Jadi perkara-perkara seperti borang-borang permohonan, peraturan-peraturan sampingan dan birokrasi. Birokrasi ini maksudnya proses dan juga prosedur untuk mendapatkan kelulusan tadi, beserta dengan jumlah bayaran-bayaran yang dikenakan ini sifatnya amatlah berbeza sekali di antara negeri-negeri. Sebab Kanun Tanah Negara ini menyediakan platform ataupun kita katakan satu kerangka utama bagi pelaksanaan undang-undang pentadbiran tanah di semenanjung Malaysia. The very detail tu dia berbeza kerana dia bergantung kepada setiap kerajaan negeri ataupun pihak berkuasa negeri. Jadi ini sebenarnya merupakan satu cabaran kepada negara dengan keunikan ini. Terpulang maknanya kepada setiap negeri bagaimana untuk mengadakan satu sistem yang kita katakan efisien. Disebabkan kita ada undang-undang yang seragam kerangkanya, tetapi pelaksanaan itu berbeza-beza. Bergantung kepada negeri. Okey, setelah kita melihat walaupun undang-undang tu diwujudkan untuk buat bagi maksud penyeragaman, tetapi pelaksanaannya khususnya dengan adanya kaedah tanah negeri yang pelbagai ini, jadi kita dapat melihat bahawa terdapat wujudnya perbezaan dalam pelaksanaan, khususnya dalam prosedur, dalam jumlah bayaran, tempoh masa suatu proses dilaksanakan. Jadi kita nak lihat jugalah bagaimanakah kita nak nak menjadikan urusan-urusan ataupun pelaksanaan urusan yang berbeza ini daripada segi tempohnya, daripada segi jumlah bayarannya dan prosedurnya. Jadi bagaimanakah kita nak melihat satu sistem ataupun satu standard dalam urusan tanah ni dapat diwujudkan, dan apakah kalau kita lihat tajuk kita pada hari ini iaitu relevansi pewujudan satu standard dalam urusan tanah di semenanjung Malaysia. Jadi bagaimanakah kita nak mencapai relevansi pewujudan satu standard dalam urusan tanah ni? Terima kasih Tuan Ting. Pada saya relevansi untuk mengadakan satu sistem yang standard ataupun seragam di seluruh Malaysia ni, perkara yang paling penting sebenarnya adalah kita perlu lihat kepada berapa cekap satu-satu sistem yang kita gunakan itu. At the end of the day, pelanggan yang berurusan dengan pejabat tanah, mereka mahukan kualiti perkhidmatan yang cekap, mesra, dan juga elemen kesegeraan tu. Jadi cekap ni adalah satu perkataan yang merangkumi kesegeraan dan juga sepatutnya mesra lah. Ya. Jadi ini sebenarnya merupakan satu, macam yang saya sebut tadilah, satu cabaran. Kalau di peringkat persekutuan, dia merupakan satu cabaran kepada jabatan kita lah, JKPTG, sebab Kanun Tanah Negara ini adalah sebuah akta peringkat persekutuan. Jadi dia adalah di bawah tadbir urus JKPTG.
Jadi untuk memastikan keseragaman ataupun satu standard pelaksanaan ini, sebenarnya ia memerlukan komitmen daripada negeri-negeri. Kita faham bahawa di peringkat persekutuan ini, kerajaan persekutuan tidak boleh mencampuri urusan-urusan pentadbiran tanah, kerana tanah ini kita tahu ia merupakan satu bidang kuasa yang diletakkan kepada kerajaan negeri di bawah senarai kedua jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Namun untuk mempromosikan negara, khususnya Malaysia, kepada para pelabur, ataupun kita kata kita nak membuka sektor ekonomi kita supaya lebih berdaya saing, aspek keseragaman ini sebenarnya adalah amat penting. Kerana apabila kita bercerita kepada pelabur dalam usaha untuk mempergiatkan ataupun kita kata memesatkan lagi kita punya sektor ekonomi ini, rata-rata para pelabur ini bercakap tentang soal masa sebagai satu kos untuk melabur lah. Jadi kalau nak melakukan satu-satu urusan tu, berapa tempoh masa yang diperlukan? Sebab kepada para pelabur ini, every dollar and cents itu penting. Sebab mereka melabur dan mereka mahukan pulangan, dan isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan yang berkaitan dengan tanah ini adalah perkara yang paling asas. Jadi kalau para pelabur sektor ekonomi, kalau kita katakan syarikat luar nak masuk, mereka mesti secure ataupun mendapatkan tempat, lokasi. Jadi ia berkait dengan tanah. Jadi urusan pindah milik itu, contohnya pemberi milikkan tanah, kalau dia melibatkan pengambilan tanah, berapakah tempoh masa itu? Jadi di peringkat JKPTG, apa yang sedang kita usahakan sekarang ni adalah kita cuba mempromot untuk membuat promosi kepada negeri-negeri bahawa kita ada satu tanggungjawab untuk mengadakan satu sistem pentadbiran tanah yang seseragam mungkin. Bagi tujuan untuk mempromosikan, orang kata, daya saing negara di peringkat global lah, khususnya bagi menarik minat pelabur. Dan elemen-elemen kesegeraan dalam sistem ataupun mutu penyampaian perkhidmatan ini, dia berbalik kepada penjanaan hasil, bukan saja kepada kerajaan negeri, tetapi juga kepada kerajaan persekutuan. Maknanya lebih segera perkhidmatan itu dapat disampaikan, lebih segera hasil boleh dikutip, dan dengan hasil tersebut kerajaan boleh membelanjakan untuk mewujudkan ataupun program-program ataupun aktiviti untuk kesejahteraan rakyat. Okey, baiklah. Saya rasa itu adalah satu penjelasan yang mendalam untuk kita laksanakan, atau bagaimana kita nak capai penyeragaman ataupun satu standard dalam urusan pentadbiran tanah. Sebab kita lihat tadi yang agak pelbagai. Okey, sebelum kita mengakhiri rancangan bual bicara kita pada pagi ini, mungkin Tuan boleh rumuskanlah kalau ataupun membuat kesimpulan secara ringkas berkenaan dengan topik kita ni. Ya. Kepada saya, pada pandangan saya lah, dalam abad kita perlu melihat bahawa kita tidak boleh lagi menekankan soal kepentingan each and every individual state tadi. Walaupun kita tahu pentadbiran tanah ini terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, betul, hasilnya adalah hasil kerajaan negeri, tetapi perkara yang lebih besar kita perlu tengok adalah bagaimana setiap negeri ini sama-sama mendukung aspirasi bagi negara kita mencapai tahap sebuah negara yang maju. Kepelbagaian itu adalah satu keunikan, dan ia sepatutnya menjadi satu titik ataupun kita katakan sebagai satu medium untuk negeri-negeri ini sama-sama bersaing, khusus bagi menarik minat pelabur lah, untuk orang ataupun masyarakat melakukan urus niaga ataupun apa-apa urusan. Kalau kita tengok negara kita, Malaysia juga, kita terlibat
dalam program di bawah Ease of Doing Business oleh World Bank. Jadi kedudukan ataupun ranking pelaksanaan urus niaga khususnya pindah milik sentiasa dipantau lah prestasinya. Jadi bagi aspek mencapai mutu ataupun kita katakan tadi prestasi pendaftaran pindah milik itu, negara kita telah mencapai satu kedudukan yang baiklah, maknanya daripada sudut pelaksanaan. Dulu kalau nak daftarkan pindah milik tu mengambil masa berminggu-minggu. Tetapi hari ini kita ada one day registration. Maknanya upon submission di pejabat tanah saja, sehari urus niaga itu sudah boleh didaftarkan. Jadi perkara-perkara seperti inilah sebenarnya bersangkutan dengan urusan-urusan lain macam yang Tuan Tinggal sebut tadi, pemberi milikan, lesen pendudukan sementara, permit bahan batuan, pemajuan tanah dan pengambilan tanah. Ini pun perlu untuk melalui satu proses yang sama agar sistem pentadbiran tanah kita dilihat dan diyakini bahawa kita mempunyai satu sistem pentadbiran tanah yang betul-betul cekap dan boleh menimbulkan keyakinan khusus kepada masyarakat dan juga kepada para pelabur. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada panel kita, Tuan Jaya. Terima kasih atas penerangan yang begitu mendalam berkenaan dengan tajuk yang kita bincangkan, dan maka dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, berakhirlah rancangan bual bicara kita pada kali ini. Sekian, terima kasih. Tuan Tinggal.